Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar subtopik yang seterusnya dalam bab 2 Matematik Tingkatan 1, iaitu faktor sepunya dan FSTB, iaitu faktor sepunya terbesar. Okey, jom kita lihat apakah standard pembelajaran yang murid perlu kuasai dalam subtopik ini. Dalam subtopik ini, para murid haruslah dapat menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat, menentukan FSTB iaitu faktor sepunya terbesar bagi 2 dan 3 nombor bulat. Seterusnya dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB. Okey, sekarang kita akan belajar dulu tentang faktor sepunya. Okey, apakah faktor sepunya? Faktor sepunya ni sebenarnya faktor yang sama bagi beberapa nombor bulat. Okey, contohnya bagi soalan A, kita lihat kat sini, kita nak tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, jadi kalau biasanya untuk soalan tentukan, kita hanya tunjukkan sama ada 6 tu adalah faktor atau bukan. Jadi caranya kita cuma pastikan bahawa 24 ni boleh bahagi dengan tepat tak dengan nombor 6, ataupun 36 ni boleh dibahagi tepat tak dengan nombor 6. Jika kedua-dua nombor ini boleh dibahagi dengan tepat dengan 6, maka 6 ialah faktor sepunya. Itu ada persamaan bagi faktor 24 dan 36. Okey, first kali cikgu akan terangkan kaedah macam biasa yang kita guna, iaitu untuk soalan A saja ya, cikgu tunjuk. Iaitu kita nak tentukan faktor 24. Okey, kita akan senaraikan sifir apa yang ada 24, iaitu sifir 1, sifir 2, sifir 3, 8, 24. Okey, sifir 4 ada, iaitu 4 darab 6. Okey, sifir 5 tak ada, sifir 6 ada. Okey, jadi kita dah jumpa pasangan 4 darab 6, kita patahlah 3 darab 8, 2 darab 12, 1 darab 24. Okey, ini adalah faktor bagi 24. Sekarang kita akan cari 36. Itu sifir 1, 2, 3, 4, 5 tak ada, 6 darab 6. Okey, sekarang kita jumpa 6 darab 6, kita patah balik semula. 4 darab 9, 3 darab 12, 2 darab 18, kemudian dengan 36. Okey, jadi faktor sepunya ni kita kena tengok sama ada 6 ni ada tak bagi kedua nombor 24 dan 36. Jadi kita semak dekat sini ada nombor 6, ada nombor 6. Jadi 6 adalah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, jadi jawapan kat sini betul lah. Ya. Okey, dia ada satu lagi kaedah, bukan kaedah lah, soalan. Okey, ataupun soalan ni dia suruh senaraikan faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, jadi kalau soalan tu minta kita senaraikan faktor sepunya, maka kita kena senaraikanlah apa yang sama. Contohnya dekat sini 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama, 6 sama. Jadi 8 dengan 9 tak ada, 12 ada, 24 tak ada, 18 tak ada, 36 pun tak ada. Jadi kalau disuruh senaraikan faktor sepunya, okey, bagi 24 dan 36 ialah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey, ini kalau soalan suruh senaraikan. Kalau soalan tentukan, kita just bahagikan saja. Kalau dapat jawapan yang tepat, maka ia adalah faktor bagi nombor tersebut. Okey, contohnya soalan B. Okey, kita nak tengok soalan B pula. 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Jadi kita nak semaklah nombor 30 ni. 30 ada tak sifir bahagi dengan 4? Kita tekan saja. So
kita akan dapat 30 bahagi 4. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 7.5. Jadi ini bukan nombor bulat. Okey, ini bukan nombor bulat. Ataupun kita tidak dapat jawapan yang tepat. Okey, ada perpuluhan dekat situ. Jadi ini adalah bukan. So, matematiklah soalan B tu memang dah salah. Okey. Kalau 40 pula memang ialah kita bagi 4 dapat 10. Okey, 60 bahagi 4. Sifar 4 ada tak 60? Okey, ada, iaitu dapat 15. So, bila kita bahagi, ini adalah 6, maksudnya 4 ialah faktor satunya bagi 40 dan 60, tetapi bukan 30. So, jawapan untuk soalan B ni salah lah. Okey, so kemudian kita akan lihat soalan C. Okey, 8 ialah faktor satunya bagi 16, 32, 48 dan 72. So, kita bahagi saja 16 bahagi 8, kita akan dapat 2. 32 bahagi 8. So, sifar 8 ada tak? 32. 8, 16, 24, 32. Itu dah 4. Okay, 48 bahagi dengan 8. Sifar 8 ada tak 8? Itulah dapat 6. Okay, 72 bahagi 8. So, kita dapat 9. Jadi, semuanya adalah nombor bulat ya. Kat sini kita dapat nombor bulat, iaitu kita bahagi dapat bacaan yang tepat. Jadi, jawapan dia adalah ya, iaitu 8 adalah faktor satunya bagi 16, 32, 48 dan 70. Okey, jadi cikgu harap fahamlah. Maksudnya kat sini nak carikan faktor satunya tu kena pastikan nombor tersebut betul. Maksudnya kat sini contohnya ini semua kita dapat betul. Jadi kalau salah satu salah, contohnya bila kita bahagi yang ini kita dapat perpuluhan. Contohnya 48 ni, yang ini contohlah dapat perpuluhan. So memang yang ni salah kan. Jadi kalau salah satunya bukan, jadi automatik semuanya akan jadi bukan faktor satunya. Sebab faktor satunya ni adalah apa yang sama. Okey, so cikgu harap fahamlah. Okey, so next kita akan tengok contoh 7 ya. Okey, ini adalah contoh 7, iaitu senaraikan semua faktor satunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Okey, so cikgu akan guna kaedah biasa. Contohnya untuk 20, 1, 2, 3 tak ada, 4 ada, iaitu 4 darab 5. Okey, 2 darab 10 dan 1 darab 20. Okey, 44 pula iaitu 44, 1, sifar 2, sifar 3 tak boleh, sifar 4 boleh, sifar 5 tak boleh, sifar 6 pun tak ada, sifar 7 pun tak ada, sifar 8 pun tak ada, sifar 9 tak ada, sifar 10 pun tak ada, sifar 11 lah. So, pada 11, 2 darab 22 dan 44. Okey, kemudian 56. 56 ni sifar 1, okey, 2, 28. Sorry, sifar 2. Okey, sifar 3 tak boleh, sifar 4 okey ada, sifar 5 tak ada, sifar 6 pun tak ada, sifar 7 ada, iaitu 7 darab 8. Okay, so kita dah jumpa pasangan, kita terus kepada sifar 4 pasangan dia lah. So 56 bagi 4 dapat 14. Okay, 56 bagi 2 dapat 28 dan 56. Okay, kemudian 64 1, 2, sifar 3 tak ada, sifar 4 ada, sifar 5 tak ada, sifar 6 64 bagi 6 tak ada, sifar 7 pun tak ada, sifar 8 ada, iaitu 6 darab 8. 8 darab 8. Okay, so 8 dengan 8. So 4 pasangan dia tadi adalah 16. Okey, 64 bagi 2 kita dapat 32 dan 64. Okey, so bila kita dah senaraikan, kita akan
cari faktor sepunya dia. Okey, 1, 2, 4. Okey. Okey, 5 tak ada, 10 pun tak ada, 20 pun tak ada. Jadi, so faktor sepunya, okey, senaraikan faktor sepunya, iaitu 1, 2 dan 4. Okey, sekarang kita akan belajar faktor sepunya terbesar FSTB. Okey, untuk mencari faktor sepunya terbesar, kita masih menggunakan kaedah yang sama. Iaitu step yang pertama kita akan mencari faktor sepunya, dan yang step yang kedua kita akan cari nombor yang terbesar, faktor yang terbesar. Okey. Jadi untuk FSTB terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan, iaitu kaedah pertama menyenarai faktor sepunya seperti yang kita belajar sebelum ini, kaedah pembahagian berulang dan juga kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kita lihat dulu contoh 8, iaitu kita ingin tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Okey, cikgu akan tunjuk kaedah yang pertama dahulu, iaitu menyenarai faktor sepunya. Okey, untuk 18 kita senaraikan seperti biasa, iaitu sifar 1, 2, 3 darab 6. Okey, 4 tak ada, 5 pun tak ada, 6. Okey, jadi kita dah jumpa pasangan 3 dan 6 ni, maka kita patah balik kepada 2, iaitu 2 darab 9 dan 1 darab 11. Okey, kemudian 24. 1, 2, 3, 4, 5 tak ada, 4 darab 6. Okey, kita dah jumpa pasangan, kita patah balik. 3 darab 8, 2 darab 12, 1 darab 24. Okey, jadi kita dah senaraikan. Untuk cari FSTB, first sekali kita tengok dulu faktor sepunya dulu, iaitu apa yang sama. 1, 2, 3, 4 tak ada, 6 ada, 9 tak ada, 18 pun tak ada, 12 tak ada, 24 pun tak ada. Jadi faktor sepunyanya adalah 1, 2, 3 dan 6. Untuk faktor sepunya terbesar FSTB, kita hanya ambil satu nombor sahaja, iaitu yang terbesar. Jadi FSTB sama dengan 6. Okey, ini adalah kaedah yang pertama, iaitu menyenarai faktor sepunya. Okey, kemudian kita lihat kaedah yang kedua, pembahagian berulang. Okey, untuk kaedah pembahagian berulang, kita tulis dulu 18 dan 24, kemudian buat garis. Okey, untuk cari faktor sepunya, kita perlu fikir sifar apa yang ada 18 dan 24. Okay, kita biasanya mulakan dengan sifar yang rendah lah, sifar 2, 3 dan seterusnya. Okay, untuk sifar 2, okay, iaitu 2 darab 9, 2 darab 12. Okay, sifar apa yang ada 9 dan 12, iaitu sifar 3. Okay, 3 dan 4. Okay, sifar apa yang ada 3 dan 4? Dah tak ada. Jadi kalau dah tak ada, kita stop. Okay, bila kita stop, kita ambil nombor yang di sebelah kiri, iaitu 2 dan 3 ni. Okay, untuk cari FSTB, ambil nombor yang belah kiri tu, 2 darab 3. So, kita dapat 6. Sama dengan jawapan tadi. Okey, ini adalah kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga pula, kita menggunakan pemfaktoran perdana, iaitu kita menggunakan nombor perdana. Okey, ini adalah kaedah yang ketiga. Untuk 18, iaitu kita kena fikir nombor perdana yang bila kita darabnya akan dapat 18. Okey, jadi kita mula dengan sifar yang nombor perdana yang rendah lah, sifar 2. So 2, kita buat kaedah darab. 2 darab 2. Okey, 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Dan okey,
2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Maaf ya, silap. Okey, so untuk 18, dia tak boleh 2 darab 2 darab 2. Sebab nanti akan jadi nombor lain ya. Untuk 18 kita fikirlah 18 boleh dibahagi dengan berapa? Dengan nombor perdana. Jadi kalau boleh bahagi dengan 3 contohnya, so 6 kan, dapat 6. So 2 darab 3. Contoh 2 darab 3 6. Kemudian darab dengan 3. Okey. So bila kita tekan 2 darab 3 6, 6 darab 3 18. Okey. Untuk 24 pula, iaitu 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab berapa? Kalau darab 2, 16 kan? Ataupun kita nak ringkaskan dia, 8 darab 3. Okey. So dekat sini, kalau kita okey, so bila kita dah senaraikan, kita akan tengok apakah faktor sepunya dia. Okey, bagi nombor perdana ni. Jadi kalau kat sini persamaannya kat sini 2. Okey. Kemudian 3, kat sini pun ada 3. Okey. So kita dah tak ada pasangan boleh match. Okey, bila dah tak ada bermaksud kita pilih sahaja yang kita dah bulatkan tu, iaitu FSTB-nya adalah 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, ini adalah kaedah yang ketiga, iaitu pemfaktoran perdana. Okey, sekarang kita akan lihat contoh B pula. Okey, untuk kaedah biasa, okey, kita akan senaraikan faktor sepunya bagi 36, 60 dan 72. Okey, 36, sifir apa yang ada 36 iaitu 1, 2, 3, 4, 6, iaitu 6 darab 6. Okey, 4 darab 36, 4 darab 9. Kemudian sifir 3, 12, sifir 2, 18 dan sifir 1, 30. Okey, kemudian 60. 1, 2, 3, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 10, 6 darab 10, 5 darab 12, 4 darab 15, 3 darab 20, 2 darab 30 dan 60, 1 darab 60. Okey, 72 pula. 1, 2, 3, 4 ada, 5 tak ada, 6, 7 tak ada, 8, 8 darab 9. Okey, 6 darab 12, 4 darab 18, 3 darab 24, 2 darab 26 dan 1 darab 72. Okey, sekarang kita dah cari faktor. Okey, step seterusnya kita cari faktor sepunya, iaitu yang sama. 1, 2, 3, 4, 5 tak ada, 6 ada. 9 sini untuk 60 tak ada, 12. Okey, so 18 pun tak ada semua, untuk 6 pun tak ada semua. So kita tengoklah yang seterusnya tu. Jadi untuk faktor sepunya adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Tapi untuk FSTB, faktor sepunya terbesar, jawapan dia adalah 12. Itu kita pilih yang nombor yang paling besar lah. Okey, ini adalah kaedah yang pertama. Kemudian kita pergi kepada kaedah pembahagian berulang. Okey, untuk kaedah pembahagian berulang, macam step tadi lah, kita tulis 36, 60, 72. Okey, buat garis. Okey, kita fikir sifir yang paling rendah lah, sifir 2. Ada tak 36, 60 dan 72? Ada ya. Itu 18.
kita tengok nombor genap, jadi kita fikir 2 mesti ada. So kita letak lagi 2. So 9, 15 dan 18. Okey, so kat sini ada nombor ganjil 15. So kita tak boleh guna dengan 9 ni, kita tak boleh guna 32 lagi lah. Jadi sifir apa yang ada 9, 15, 18? Iaitu sifir 3. Itu 3, 5 dan 6. Okey, ada lagi tak yang kita boleh kecilkan dia? Bahagikan dia 3, 5 dan 6. Tak boleh ya. Jadi kita stop kat situ sahaja. Maka FSTB ni adalah 2 darab 2 darab 3. Iaitu kita akan dapat 12. Okey, ini adalah kaedah yang kedua. Okey, sekarang kita lihat kaedah yang ketiga, iaitu pemfaktoran perdana. Okey. Sama macam tadi, kita perlu cari nombor perdananya. Okey, jadi untuk 36, ini kena fikir sikit lah ya. Iaitu 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. 12 darab 3, dapat 36. Pastikan 2, 3 apa yang kita darab tak adalah nombor perdana ya. Okey, kemudian 60 pula. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 2 darab 2, sebab 8 tak boleh untuk jadi 60. Jadi kita buat penghitungan sikit. 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. Okey, so 12 darab 5. Okey, simple. Kemudian 72. 2 darab 2, 4. 4 darab 3. Okey, 12. Kemudian kita sama dengan 36 ke atas tu. Okey, dapat 36. Kemudian darab lagi 2. Iaitu 36 darab 2, 72. So, bila kita dah senaraikan semua darab faktor perdana ni, maka kita lihat apakah yang sama. Okey, faktor yang sama iaitu 2. 2 ada lagi. 3 pun ada lagi. Kat sini dah tak boleh sebab 3, 5 dengan 3 ataupun memang tak ada 3 kat situ untuk nombor tengah. Jadi so kita untuk cari FSTB, kita just darabkan sahaja. 2 darab 2 darab 3 itu akan dapat 12. Okey, untuk soalan C 48, 64, 60 kaedah menyenarai faktor satunya. Okey, 48 sifir 1, 2, 3, 4, 6, iaitu 6 darab 8. Okey, 4 darab 12, 3 darab 16, 2 darab 24 dan 1 darab 24. Okey, untuk 64 pula, 1, 2, 3 tak ada, 4, 5 tak ada, 6 pun tak ada, 7 pun tak ada, 8, iaitu 8 darab 8, kemudian 4 darab 16, 2 darab 32, 1 darab 34. Okey, untuk 80, 1, 2, 3 tak ada, 4 ada, 5 ada, 6 tak ada, 7 tak ada, 8 ada, iaitu 8 darab 10, 5 darab 16, 20, 4 darab 20, 2 darab 40 dan 1 darab 50. Okey, jadi kita senaraikan, kita bulatkan dulu yang mana yang sama. 2, 3 tak ada, 4, 8, kemudian yang apa yang sama lagi, 12 tak ada, 16 ada. Jadi FSTB ni adalah 16. Okey, ini kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua, pembahagian berulang. Okey, kita lihat kaedah pembahagian berulang.
tak boleh kecilkan lagi. Jadi kita ambil nombor yang di tepi ni. Okey, 2222 ni. Jadi FSTB ni adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2. So, jawapan dia adalah 16. Sama macam tadi. Okey, itu adalah kaedah yang kedua. Untuk kaedah perfaktoran perdana pula. Okey, caranya adalah kita kena cari nombor perdana. Hasil darabnya adalah 48, iaitu 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16. So 16 dengan 48 darab 3. Okey. Kemudian untuk 64 pula 2. Ini gandaan 2 pun boleh ya. 2 darab 2 4 darab 2 6. 4 darab 2 8, 8 darab 2 16. 16 darab 2 32 dan darab 2 lagi 454. Okey, untuk 80 pula 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16. Okey, 16 darab 5 dapat 80. Okey, kemudian kita bulatkan yang sama. Okey, bulatkan yang sama. Kemudian dah tak boleh dah tak ada yang sama. Jadi untuk FSTB 2 darab 2 darab 2 darab 2. So tetap dapat jawapan yang sama, iaitu 16. Jadi kesimpulannya kat sini, para pelajar haruslah pilih kaedah mana yang sesuai dengan diri sendiri. Okey, tak kisah nak guna kaedah faktor nak senaraikan semua ke, ataupun lebih suka pembahagian berulang, ataupun lebih suka dengan pemfaktoran perdana. Yang penting mesti ikut step yang betul supaya dapat jawapan yang betul. Okey, ini adalah contoh penyelesaian masalah FSTB. Okey, yang ini pun cikgu ambil daripada buku teks, iaitu pasukan pengakap di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti kerja amal. Okey, sebanyak 252 helai baju, 180 helai seluar dan 108 pasang stokin telah diderma oleh ahli-ahli untuk diberikan kepada rumah anak yatim. Semua barang itu dibagikan sama rata. Okey, dalam setiap bungkusan, berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Jadi kita nak tengok soalan ni dia tanya 252 helai baju tu, berapa banyak bungkus kita boleh bagi sama rata semaksimum yang mungkin. Okay, sebanyak yang mungkin. Begitu juga dengan seluar dan stokin. Jadi bila clue-nya dekat sini adalah bungkusan paling banyak. Okay, bungkusan paling banyak, iaitu kita akan cari FSTB. Okey, faktor satunya terbesar. Jadi so kita gunalah kaedah yang 3 kaedah yang kita dah belajar tadi, iaitu kalau cikgu lebih suka kaedah pertama atau kedua lah. Okay, jadi contohnya cikgu tunjuk kaedah yang kedua ya. Itu 252 180 dengan 108. Okay, so kita akan buat. Okay, kita bahagi dengan si kedua, iaitu kita tekan saja kalkulator. 252 bahagi 2 kita akan dapat 126. Okey, yang ini kita dapat 90, yang ini kita dapat 54. Okey, nombor genap lagi bermaksud kita boleh bahagi dengan 2 lagi lah. Okey, jadi ini 63, 45 dan 27. Okey, kalau kita lihat dekat sini dah mula nombor ganjil. So kita boleh tengoklah 03 ke 05 ke yang boleh bahagi. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita cuba bahagi dengan nombor 3, semua dapat nombor yang genap. Jadi maksud boleh bahagi dengan 3. Bukan nombor genap, nombor bulat. Okey, jadi kat sini kita akan dapat 21, 15 dan juga 9. Okey, kita bahagikan lagi. Okey, sifar 3 pun ada, iaitu 7, 5 dan 3. Okey, kat sini kita dah tak boleh bahagikan lagi. Jadi untuk FSTB-nya adalah 2 darab 2 darab 3 darab 3. So
So jawapan dia adalah, tekan saja kalkulator, kita akan dapat 36. Okey, jadi faktor sepunyanya adalah 36. Maksudnya kat sini bilangan bungkusan yang paling banyak adalah sebanyak 36 bungkus. Okey, 36 bungkus. Okey, jadi total dia adalah 36 bungkus. Jadi sekarang kita nak tengok berapa banyak yang kita, okey, jawapannya inilah kan jawapan dia. Jadi kita nak check lah, kita nak check betul ke 36 bungkus. Okay, contohnya baju tadi ada 252. So kita bahagilah 252, tekan saja kalkulator, bahagi dengan 36. Okey, so 252 bahagi dengan 36, kita akan dapat 7. Bermaksud satu bungkus tu ada 7 helai baju. Okey, kemudian kita ada seluar. Seluar 108 bahagilah dengan 36. Kita nak tengok satu bungkus tu ada berapa. So 108 bahagi dengan 36. So kita akan dapat 3 bungkus, 3 helai seluar dalam satu bungkus. Okey, kemudian stokin berapa banyak, iaitu cikgu silap ya. Ini stokin 108. So kat sini tadi silap. Seluar 180. Okey, 180 bagi 36. So kita tekan saja kalkulator. 180 bagi 36, kita akan dapat 5. Bermaksud 5 helai seluar dalam satu bungkus. Stokin tadi kita dah kira. Helai stokin dalam satu bungkus. Itulah lebih kurang macam itulah. Okey, stokin tak logik lah kan, 3 helai je. Okey, mungkin itulah. 3 pasang stokin. Cikgu salah ya. 3 pasang stokin. Itulah. Jadi 3 pasang stokin. Jadi kat sini ini adalah kaedah untuk penyelesaian masalah bagi FSTB. Okey. Jadi kat sini cikgu harap semua dah dapat gambaran lah kenapa kita perlu belajar FSTB ni. Inilah kaedahnya untuk menyelesaikan masalah. Okey, itu saja yang kita belajar hari ini. Jadi cikgu harap semua faham apa yang cikgu ajar untuk mencari faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Selamat belajar, selamat membuat latihan, teruskan usaha. Okey, Assalamualaikum.